Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Jadi kita sampai pada hadis yang keempat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi penulis syarah menceritakan sedikit tentang riwayat hidup Abdullah bin Mas'ud. Antara ini ialah Abdullah bin Mas'ud memeluk Islam semasa dia tadi berada di Mekah. Dia antara orang yang paling awal memeluk agama Islam. Dinyatakan bahawa dia antara orang yang ke-6 memeluk agama Islam. Dan sebab dia tadi memeluk agama Islam, sesungguhnya Nabi SAW berjalan melintas bersebelahan dengan Abdullah ibn Mas'ud pada ketika dia sedang memelihara kambing. Kambing tersebut bagi Uqbah ibn Abi Mu'aid. Maka Nabi berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Wahai pemuda, adakah kamu mempunyai susu untuk kamu berikan kami minum?" Dia kata, "Ya, aku ada susu, tetapi aku hanya memegang amanah." Kemudian Nabi berkata, "Ada tak kamu dari kalangan kambing ni, ada kambing betina yang masih belum ditunggang oleh kambing yang jantan?" Maka dia kata, "Ada." Maka Nabi SAW menyapu, maksudnya menggosok lambung susu kambing betina yang masih dara tadi. Kemudian Nabi berdoa. Maka tiba-tiba lambung susu tersebut dipenuhi dengan susu. Maka Nabi SAW memerahnya dan meletakkan di dalam bekas, dan Sayyidina Abu Bakar membawanya. Lalu Nabi SAW minum dan memberi minum kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW berkata kepada lambung susu tersebut, "Iqlis," maksudnya kuncuplah semula. Maka lambung susu tadi pun mengkuncup semula seperti mana asal. Jadi apabila Abdullah bin Mas'ud melihat perkara tersebut, mukjizat Nabi Muhammad di hadapan matanya, maka dia tadi memeluk agama Islam. Jadi Abdullah bin Mas'ud dalam syarah ni dinyatakan kulitnya syadid al-udmah, maksudnya warna yang gelap. Sumrah maksudnya warna coklat. Dan daging ataupun berat badannya amat kurus sekali dan amat rendah. Dan setengah riwayat mengatakan ketinggiannya hanya lebih kurang dalam satu hasta sahaja. Amat kecil betisnya. Dan apabila dia tadi ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mencabut ataupun mengambil kayu siwak, maka apabila angin bertiup, dia akan terhuyung-hayang ditiup oleh angin tersebut. Maka beberapa orang yang melihat tadi ketawa. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Mengapakah kamu tadi ketawa?" Maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami ketawa kerana betisnya yang amat kecil tadi." Maka Nabi SAW bersabda, "Demi diriku yang berada di dalam genggaman, iaitu Allah Ta'ala, kedua-dua betis Abdullah bin Mas'ud di dalam timbangan lebih berat daripada bukit Uhud." Dan Abdullah bin Mas'ud, dia adalah penyimpan rahsia Nabi Muhammad SAW. Sebab dia tadi duduk bersama-sama keluar masuk rumah Nabi SAW. Jadi dia mendengar perbualan baginda dengan isteri dan seumpamanya. Dan dia sentiasa berjalan di hadapan Nabi SAW memegang tongkat. Dan dia akan mengejutkan baginda apabila baginda tidur. Dan akan memakaikan kasut baginda apabila baginda bangun. Dan dia antara manusia yang paling cantik sekali pakaiannya. Bau wangiannya amat wangi sekali, kerana mengagungkan dua kasut Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud, dia akan memegang kedua-dua kasut baginda apabila baginda duduk. Dan Nabi SAW memuliakan Abdullah bin Mas'ud dan
mendekatkan Abdullah kepada diri baginda dan tidak menghalangnya untuk masuk ke dalam rumah baginda. Jadi oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud dia selalu keluar masuk ke dalam rumah baginda SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, tidak turun satu ayat daripada Al-Quran melainkan aku mengetahui di manakah ayat tersebut turun, pada perkara apakah ayat tersebut diturunkan. Dan jika aku mengetahui ada satu orang manusia yang lebih mengetahui dengan kitab Allah daripadaku, dan orang tadi boleh dicapai atau boleh seseorang sampai kepadanya dengan tunggangan kenderaan, la ataituhu, nescaya aku akan datang kepada orang tersebut. Dan Abdullah bin Mas'ud dia adalah orang pertama sekali yang membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring di hadapan kaum musyrikin Mekah. Masa apabila turun saja surah Ar-Rahman, maka Nabi SAW bersabda, siapakah yang nak membacakan surah Ar-Rahman tersebut kepada kafir Quraisy? Maka Ibnu Mas'ud berkata, daku wahai Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud pun pergi kepada tempat perhimpunan Quraisy di sekeliling Kaabah, lalu dia mula membaca surah Ar-Rahman. Maka bangunlah Abu Jahal, lalu menampar Abdullah bin Mas'ud sehingga menyebabkan telinganya cedera dan berdarah. Maka Abdullah bin Mas'ud pun pergi dengan berlinangan air mata. Maka Nabi SAW berasa amat sedih sekali. Maka turun Jibril alaihissalam dalam keadaan gelak ketawa. Maka Nabi SAW bertanya, kamu tergelak wahai Jibril, padahal Ibnu Mas'ud sedang menangis. Maka Jibril berkata, kamu akan mengetahui wahai Rasulullah sebab apakah hendaku menangis. Maka tak kala perang Badar dan Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada orang Islam, Nabi SAW mengarahkan Ibnu Mas'ud untuk mengambil lembingnya dan mencari dari kalangan orang-orang yang cedera tadi, siapa lagi yang masih belum mati. Maksudnya kafir musyrikin yang masih belum mati, dan Nabi mengarahkan dia untuk pergi membunuhnya. Maka apabila dia melintas di tepi Abu Jahal yang telah terbaring, dia dah hampir nak meninggal dunia, maka Abdullah bin Mas'ud daripada jauh tadi, dia hulurkan lembing tadi, dia cucuk di bahagian hidungnya daripada jauh kerana takut Abu Jahal tadi masih mampu bangun. Dan apabila dia mengetahui Abu Jahal sudah tak boleh bangun lagi, maka dia pun lompat di atas dada Abu Jahal dan memotong kepalanya. Dan dia tadi pun membuat lubang di telinganya dan dia menariknya dengan tali. Dan dia membawa kepala tersebut sehingga dicampakkan di hadapan Nabi SAW. Dan Jibril berada di hadapan Nabi SAW sedang ketawa. Dan Jibril berkata, telinga dengan telinga dan kepala tersebut ialah lebihan ataupun balasan yang lebih, kerana dia tadi satu masa dahulu telah memukul Abdullah bin Mas'ud. Tadi Abdullah bin Mas'ud dia tadi dilantik menjadi qadi di Kufah dan menjaga Baitul Mal di Kufah di zaman Sayyidina Umar, dan di awal khalifah, di zaman khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian dia tadi datang ke Madinah dan dia tadi sakit di sana, kemudian dia meninggal dunia. Dan semasa dia sakit tadi, Sayyidina Utsman datang menziarahinya. Dan Sayyidina Utsman bertanya, apakah yang sedang kamu risaukan? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, yang aku risaukan ialah dosaku. Dan apakah yang kamu inginkan? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ya, aku inginkan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Utsman berkata, tidakkah kamu ingin aku memanggil doktor, tabib untuk mengubati kamu? Abdullah bin Mas'ud berkata, at-tabibu amradani. Tabib itulah yang menyebabkan aku sakit, dimasukkan Allah Ta'ala. Kemudian dia berkata, tidakkah kamu ingin untuk aku memberikan kepada kamu harta kurniaan? Dia kata, tiada hajat aku kepada harta tersebut. Dia kata, moga-moga tadi harta tadi untuk anak-anak kamu setelah kematian kamu. Dia kata, aku tidak takut kepada mereka tadi kefakiran. Setelah aku tadi mengajarkan kepada mereka surah Al-Waqi'ah untuk mereka baca ni pada setiap malam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka dia tadi tidak akan ditimpa dengan kefakiran dan kesusahan selama-lamanya. Dan diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud 848 hadis daripada Rasulullah SAW, dan dia meninggal dunia dengan pendapat yang paling sahihnya di Madinah pada tahun 32 Hijrah, pada ketika umurnya lebih kurang 60 tahun.
dan dia tadi dikebumikan di Al-Baqiyah. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya dia tadi meninggalkan harta sebanyak 60,000 dinar. 60,000 dinar hari ini lebih kurang 42 juta ringgit. Lain daripada hamba abdi dan binatang-binatang ternakan rahmatullahi ta'ala alaihi. Dia terus sedikit tentang riwayat hidup perawi, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi sambung hadis. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud berkata, haddatsana, meriwayatkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiq, dialah baginda yang amat benar, al-masduq, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi SAW bersabda, inna, sesungguhnya, ahadakum, salah seorang daripada kamu, yujma'u, dihimpunkan, khalquhu, ciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, 40 yawman, selama 40 hari, nutfatan, sebagai air mani. Dari itu perkara pertama sekalian Nabi SAW ingin beritahu kepada kita bahawa pembentukan manusia di dalam perut ibunya memakan masa sebanyak 40 hari. Jadi dalam syarah ni dinyatakan beberapa kata-kata nasihat untuk kita memahami apakah faedah Nabi memberitahu bahawa kita tadi berasal daripada air mani. Antara faedahnya sebagaimana diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, dia berkata, mengapakah anak Adam tadi amat sombong, padahal awal kejadian ni ialah air mani yang amat hina. Akhir kejadian ni ialah bangkai yang amat keji. Dan manusia tadi di antara kedua-dua tersebut membau najis di dalam perutnya. Dan diriwayatkan bahawa beberapa orang daripada anak Al-Muhallab. Jadi Al-Muhallab ibn Abi Sufrah ni salah seorang gubernur dan pemerintah, ketua askar yang meninggal dunia pada tahun 82 Hijrah. Jadi anaknya melintas di sebelah Syekh ataupun ulama yang agung itu Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar ni antara ulama tabi'in yang amat agung, meninggal dunia pada tahun 127 Hijrah. Dan apabila mereka tadi berjalan di sebelah Malik ibn Dinar dalam keadaan yang sombong, maka Malik ibn Dinar berkata, jikalau kamu meninggalkan kesombongan tersebut, nescaya ini lebih baik bagi kamu. Jadi kemudian mereka berkata, maksudnya anak-anak Muhallab tadi berkata, kamu tak kenal aku ke? Maka Malik bin Dinar menjawab, wallahi a'rifuka, dia kata, demi Allah aku amat mengenali kamu dengan pengenalan yang amat sempurna. Awal kejadian kamu ialah air mani yang amat hina. Akhir kejadian kamu ialah bangkai yang amat keji. Dan kamu antara kedua-dua tersebut membau najis di dalam perut kamu. Dan apabila Malik bin Dinar berkata sedemikian, maka pemuda tadi pun menundukkan kepalanya dan meninggalkan kesombongannya. Itu pertama sekali Nabi memberitahu asal usul manusia daripada air mani. Kemudian yakunu alaqatan, jadilah manusia tadi alaqah, misla zalika, seperti itu juga. Alaqah tadi kalau kita terjemahkan seperti darah yang berbentuk seperti lintah kecil saja. Summa yakunu mudghatan, kemudian manusia tadi menjadi seperti segumpal daging yang amat kecil, sekadar yang boleh dikunyah. Misla zalika, seperti itu juga dalam masa 40 hari. Summa, kemudian yursalu ilaihil malak. Jadi hadis ni ada dua cara ataupun ada dua keadaan ulama mensyarahkannya. Setengah ulama dia syarahkan 40 hari pertama sebagai air mani, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah, dan 40 hari seterusnya ialah dibentukkan roh, dibentukkan rupa, kemudian ditiupkan roh. Jadi itu setengah pendapat dalam mentafsirkan hadis ni. Tapi pendapat yang paling mutamat, kesemua keempat-empat peringkat yang Nabi SAW beritahu ni, dia bukan bermaksud 40 hari, campur 40 hari, campur 40 hari, maksudnya sampai kepada 120 hari ataupun seumpamanya. Bahkan yang Nabi maksudkan, semua perkara ni berlaku dalam masa 40 hari. Maksudnya 40 hari, maksudnya minggu kelima. Minggu kelima campur dengan 5 hari daripada perempuan tadi mengandung. Maksudnya 40 hari itulah berlakunya alaqah. Maksudnya dalam minggu kedua pertama. Kemudian dalam minggu ketiga, keempat berlakunya mudghah. Kemudian pada minggu yang kelima, campur dengan 5 hari, maka akan sempurna bentuk
minimum, bentuk asas tu dah wujud. Dan pada ketika minggu kelima, maksud nak masuk minggu keenam tu lah, akan ditiupkan roh. Dan pada ketika itulah bayi akan mula bergerak di dalam perut ibunya. Jadi pendapat yang paling muktamad ialah, apabila Nabi sebut 40, 40, 40, bukan bermakna 40 yang baru. Bahkan 40 yang Nabi sebut daripada awal hadis tadi. Maksudnya dalam 40 itulah berlaku segala perkembangan tadi. Cuma faedahnya akan diberitahu kemudian lah. Apa faedah Nabi beritahu 40 hari tadi. Kemudian dia hantarkan kepada janin tersebut al-malaku, malaikat. Yang menghantar tadi ialah Allah Subhanahu wa taala. Inilah malaikat yang diwakilkan untuk meniupkan roh kepada janin di dalam rahim. Lalu fayanfukhu fihi ruh. Jadi malaikat tidak akan meniupkan pada janin tersebut roh yang akan menyebabkan manusia tadi hidup. Dan ditiupkan roh tadi daripada kawasan ubun-ubunnya. Dan roh tadi akan berjalan kepada semua juzuk badan manusia yang zahir dan batin, maka pada ketika itu dia akan merasa kelazatan dan kesakitan. Dan masuk daripada ubun-ubun dan akan keluar juga ketika mati daripada ubun-ubun tersebut. Dan apabila roh tadi masuk, maka anggota pertama sekali yang akan hidup dengan sebab roh tadi ialah mata manusia. Dan daripada mata manusia itu jugalah roh akan paling akhir sekali dicabut. Dan mata manusia adalah apabila seorang tidak meninggal dunia, anggota yang paling awal sekali akan binasa tadi ialah mata manusia. Jadi apabila kita dah faham tempoh 40 hari tadi, maka dinyatakan dalam kitab tadi, maka harus seseorang menggugurkan kandungan sebelum ditiupkan roh dan haram setelah ditiupkan roh. Jadi apabila kita dah bincang 40 hari tadi ialah 5 minggu 5 hari. Maka sebelum 5 minggu 5 hari, maka dia kata harus sekiranya digugurkan. Tetapi selepas daripada ditiupkan roh, maka haram. Kerana dia telah terbentuk sebagai manusia yang hidup. Jadi sekiranya digugurkan juga setelah 5 minggu 5 hari tadi, maka diriwayatkan sesungguhnya bayi yang digugurkan tadi datang pada hari kiamat. Dan dia tadi membawa satu cemeti, maksudnya satu rotan, seperti kilat. Dia menjerit-jerit meminta tolong. Dia berkata, daku dizalimi. Daku dizalimi. Kemudian dia tadi memegang ibunya. Kemudian dia kata, wahai Allah, tanyalah perempuan ini, mengapakah perempuan ini membunuh daku? Maka Allah berkata kepada perempuan tadi, ibunya, mengapakah kamu membunuhnya? Padahal aku telah mengharamkan membunuh manusia melainkan dengan haknya. Kemudian Allah berkata, wahai malaikat-malaikatku, hantarkanlah perempuan tersebut kepada Malik, malaikat penjaga neraka, dan kurunglah perempuan tersebut di dalam perigi ahzan, kesedihan. Maka diikat tangan perempuan tadi kepada tengkuknya, diletakkan di dalam rantai-rantai besi, kemudian ditarik kepada api neraka. Kemudian Malik akan mencampakkannya ke dalam perigi al-ahzan, kesedihan tersebut. Dalam perigi kesedihan tadi ada api, ada binatang-binatang buas, ada kala jengking, segala binatang kumbang, segala binatang-binatang berbisa yang akan menggigitnya kerana dia tadi membunuh anaknya. Jadi itu pendapat yang kita boleh gunakan hari ini lah. Maksudnya yang muktamad, selepas 40 hari maka tidak dibenarkan seseorang menggugurkan kandungan. Kemudian sambung hadis Nabi SAW bersabda, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat tadi menulis 4 perkara. Dan tulisan yang nak ditulis oleh malaikat tadi, maksudnya nak tulis rezekinya, umurnya dan segala-gala tu, setengah pendapat mengatakan dan syarah ni dia beritahu ditulis di dahi janin tersebut. Setengah pendapat kata ditulis di tapak tangannya. Setengah kata ditulis di satu kertas lalu diikat di tengkuknya. Jadi kalau mengikutkan hadis ni ataupun mengikut satu riwayat yang lain, apabila telah ditiupkan roh, maka malaikat tadi sebenarnya bertanya, wahai Allah Ta'ala, apakah rezeki bagi janin tersebut? Apakah ajalnya? Apakah amalannya? Adakah dia tadi celaka ataupun bahagia? Jadi perkara pertama sekali yang akan ditulis ialah rezeki, tentang rezekinya. Yang dimaksudkan dengan menulis rezeki tersebut, adakah rezekinya tadi banyak ataupun sedikit? Adakah rezekinya halal, haram ataupun makruh? Daripada manakah rezekinya akan didapat? Dan rezeki di sisi ahli sunnah wal jamaah ialah perkara yang Allah Ta'ala bawa kepada sesuatu makhluk yang hidup
lalu dia dapat mengambil kemanfaatan dengan sebenar-benarnya, sama ada dia pakai atau pemakan dan seumpamanya. Jadi selagi mana satu benda kita belum mengambil kemanfaatan, seperti mana duit, sebelum kita gunakan duit tersebut, maka duit tadi masih lagi bukan dihukumkan rezeki kepada diri kita. Dan rezeki juga merangkumi al-ulum, segala ilmu-ilmu, wa nahwaha dan seumpama ilmu, tadilah makanan rohani dan seumpamanya. Maka oleh sebab itu rezeki dibahagikan kepada dua, rezeki bagi badan seperti makanan asasi, dan rezeki bagi batin, hati manusia, seperti ilmu-ilmu dan makrifat. Yang kedua ialah ditulis tentang ajalnya, kadar ajalnya panjang ataupun pendek, pada waktu apakah dia tadi tamat dan pada tempat manakah ajal tadi akan tamat. Dan akan ditulis amalannya, sama ada amal soleh ataupun sebaliknya. Dan keempat yang akan ditulis, dia tadi sama ada dia tadi syaqiyun, celaka, yazubillah, au sa'idun ataupun bahagia. Jadi maksudkan dengan menulis tadi tu ialah dia tadi ditulis di dalam ilmu Allah Ta'ala, orang yang bahagia masuk ke dalam syurga atau celaka, masuk ke dalam neraka. Jadi diriwayatkan dalam syarah dinyatakan apabila Abdul Rahman Ibn Auf, ni salah seorang 10 daripada ahli syurga, apabila dia tadi didatangi dengan kematian, maksudnya apabila dia tadi telah nazak, maka dia tadi pengsan. Kemudian dia sedar, maka dia berkata, semasa aku pengsan tadi tu, datanglah kepadaku dua malaikat. Lalu dua malaikat tadi berkata, wahai Abdul Rahman Ibn Auf, bangunlah untuk kami menghukum kamu di mahkamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku berasa amat takut dengan daripada dua malaikat tadi. Maka tiba-tiba datang malaikat yang ketiga, turun daripada langit berkata, jangan kamu mengganggu Abdul Rahman Ibn Auf. Sesungguhnya dia tadi telah ditulis di dalam perut ibunya sebagai orang yang bahagia. Jadi itu contohnya bagaimanakah tulisan di awal pembentukan janin tadi memberi manfaat kepada manusia di akhir hayatnya. Kemudian kita sambung hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, fawallazi la ilaha ghairuhu. Ini penutup kepada hadis ini. Nabi berkata, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, la ya'malu bi'amali ahli jannah, akan melakukan dengan amalan ahli syurga, semayang, puasa, haji, zakat dan seumpamanya, dan meninggalkan segala perkara haram, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Maksudnya dia dah beramal banyak dengan amalan baik sehingga antara dia dengan syurga tadi dekat, tiada jarak melainkan satu hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu tiba-tiba dia tadi dilintasi oleh kitab yang ditulis di dalam janin, di dalam perut ibunya tadi. Maka tiba-tiba hampir ketika dia nak masuk ke dalam syurga tadi, nak mati dalam keadaan keimanan, tiba-tiba waliyazubillah fayamalu bi'amali ahli nar, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sama ada dia tadi waliyazubillah keluar terus daripada Islam, murtad, ataupun tiba-tiba dia melakukan dosa besar, fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam syarah dia kata, perubahan manusia daripada baik, hidupnya baik, tiba-tiba nak meninggal dunia, melakukan perkara yang jahat tadi. Perubahan tersebut berlaku dalam dua bentuk. Pertamanya, orang yang berubah keadaannya kepada kekufuran, waliyazubillah. Orang tersebut akan kekal duduk di dalam neraka selama-lamanya. Keadaan kedua, orang yang berubah daripada keadaan beribadat, tiba-tiba melakukan satu-satu dosa besar dan mati belum sempat bertaubat. Maka orang tersebut akan masuk neraka sekiranya tidak dilimpahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak akan kekal dalam neraka tersebut. Itu keadaan yang pertama yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Keadaan yang kedua pula, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang daripada kamu, la ya'malu bi'amali ahli nar, akan beramal dengan amalan ahli neraka. Maksud kita tengok ramai orang buat maksiat, kan, perempuan tak pakai tudung, minum arak, manusia seumpamanya, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sehingga kan dia tadi hampir sangat dah nak masuk neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, tiba-tiba dia tadi dilintasi oleh kitab yang ditulis semasa dia tadi berada di dalam perut ibunya. Fayamalu bi'amali ahli jannah, maka serta-merta dia tadi beramal dengan amalan ahli syurga. Maksudnya bi'an yatuba min zambihi, dengan dia tadi diilhamkan bertaubat daripada dosanya. Sama dia tadi memeluk agama Islam sekiranya dia tadi kafir,
Ataupun dengan dia tadi meninggalkan segala dosa-dosa besar, meninggalkan kezaliman dan seumpamanya. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang telah ditakdirkan dalam ilmu azali Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, nescaya Allah Ta'ala akan memalingkan hatinya kepada kebaikan sebelum dia tadi mati. Dan siapa yang dalam ilmu Allah yang terdahulu ditakdirkan dengan kecelakaan, akan berlaku sebaliknya. Waliyazbillah. Kemudian penulis syarah membawa beberapa kisah untuk kita tadi memahami dua ucapan yang terakhir daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi dihikayatkan sesungguhnya satu orang lelaki yang beragama Islam, dia mencintai seorang perempuan yang beragama Nasrani. Lalu lelaki tersebut sakit, lalu sakit yang membawa kepada kematian. Lalu dia berkata dalam dirinya, aku mencintai perempuan ini dan aku tak dapat bersama-sama dengannya di dunia. Sekiranya aku mati dalam agama Islam, aku tak dapat bersama-sama dengannya di akhirat. Maka lelaki tadi pun mengubah agamanya kepada agama Nasrani dan mati ke dalam keadaan agama tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala memelihara kita daripada murtad tadi lah. Dan perempuan tadi pula, apabila dia tadi sakit, dia berkata, sesungguhnya si Pulan-Pulan tadi mencintai daku dan dia tak dapat bersama-sama denganku di dunia. Dan aku risau, perempuan tadi kata, sekiranya aku mati atas agama Nasrani, aku takkan dapat bersama-sama dengannya di akhirat. Maka perempuan tadi memeluk agama Islam dan mati dalam agama Islam. Itu contohlah bagaimana seseorang tadi berubah keadaannya semasa ingin meninggal dunia. Dan dihikayatkan sesungguhnya satu orang lelaki memasuki negara Rom di zaman dahulu. Lalu dia melihat seorang hamba perempuan. Lalu dia tadi berasa jatuh cinta dengan hamba perempuan tersebut. Lalu dia meminang hamba perempuan dia, maksud dia ingin berkahwin dengan dia. Lalu mereka tadi enggan mengkahwinkannya dengan hamba perempuan tersebut, melainkan sekiranya dia tadi meninggalkan agama Islam dan masuk kepada agama Nasrani. Jadi lelaki tadi pun sebabkan cinta kepada perempuan tadi, maka dia pun menyahut seruan ataupun dia tadi menukarkan agamanya. Maka mereka pun memanggil padri-padri, lalu dia pun menukar agamanya kepada Nasrani. Maka perempuan tadi pun keluar lalu meludah ke mukanya. Dia berkata, celakalah kamu. Bagaimanakah kamu boleh meninggalkan agama yang benar hanya semata-mata kerana syahwat perempuan? Bagaimana pula daku tidak meninggalkan agama yang batil ini untuk mendapatkan nikmatnya selama-lamanya? Maka perempuan tadi mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi difahami daripada kedua-dua kisah tadi, antara fitnah yang paling bahaya ke atas lelaki yang boleh menyebabkan kerosakan kepada agama ni ialah fitnah perempuan tadi. Maka kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis syarah berkata, sesungguhnya setengah daripada limpah kurnia Allah dan maha rahmatnya Allah Ta'ala, sesungguhnya manusia bertukar daripada kejahatan kepada kebaikan sebelum mati, kasirun amat banyak berlaku. Adapun bertukarnya manusia daripada kebaikan, beramal baik, bertukar kepada kejahatan, fafi ghayatin nudur, perkara tersebut amat jarang berlaku. Wa nihayatil qillah, dan sangat sedikit, dia kata, diriwayatkan. Perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada orang yang asarra alal kabair, berterusan membuat dosa besar. Maksudnya dia agama Islam, tapi buat dosa besar tak berhenti-henti dan dia tak ada langsung keinginan untuk bertobat. Nah, itu yang kebiasaannya mati dalam keadaan yang su'ul khatimah wa na'iyazbillah. Jadi penulis syarah berkata, sebagian ulama berkata antara sebab-sebab yang menyebabkan seseorang tadi sebab yang membawa kepada su'ul khatimah waliyazbillah, maksudnya penghujung yang jahat, antaranya ialah 4 perkara. Pertama sekali ialah at-tahawunu bis salat, mengabaikan semayang, maksudnya at-takasul an fi'liha, malas melakukan semayang. Yang kedua, wa syurbul khamr, minum arak. Yang ketiga, wa adzal muslimin, suka menyakiti orang Islam. Dan yang keempat sekali ialah menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dan diriwayatkan sungguhnya seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di sini ada seorang pemuda yang sedang nazak. Apabila dikatakan kepadanya, katakanlah la ilaha illallah, maka dia tak boleh nak berkata la ilaha illallah tersebut. Maka Nabi bertanya, adakah dia sudah dulu mengucapkan la ilaha illallah semasa dia tadi sihat? Maka mereka berkata, betul wahai Rasulullah. Tadi Nabi bertanya, apakah yang menghalangnya?
untuk menyebut lafaz la ilaha illallah ketika nak mati ni. Maka Nabi SAW bangkit dan sahabat-sahabat pun pergi bersama-sama baginda kepada pemuda tersebut. Lalu Nabi datang kepada pemuda dan Nabi bertanya, wahai pemuda, katakanlah la ilaha illallah. Maka dia berkata, aku tak boleh nak cakap la ilaha illallah ni. Maka Nabi tanya, kenapa? Dia kata, kerana aku menderhakai ibuku. Maka Nabi bertanya, adakah dia masih hidup? Maka dia kata, ya, masih hidup. Maka Nabi kata, bawakan ibu kamu ke sini. Lalu ibu tadi pun datang. Maka Nabi SAW berkata kepada ibunya, adakah ini anak kamu? Maka dia kata, ya. Kemudian Nabi berkata, apakah pendapat kamu ataupun perasaan kamu sekiranya ada api yang dinyala-nyalakan? Kemudian dikatakan kepada kamu, wahai ibu, sekiranya kamu tidak memberi kemaafan kepada anak ini, nescaya kami akan mencampakkan anak ini ke dalam api neraka. Maka ibu tadi berkata, sekiranya sedemikian, maknanya sekiranya aku tak memaafkan, dia akan dicampak ke dalam neraka, maka aku memaafkannya. Maka Nabi pun berkata, wahai ibu, hendaklah kamu tadi bersaksi dengan Allah dan bersaksi kepada kami bahawa sesungguhnya kamu memaafkan anak ini dan kamu meredainya. Maka ibu tadi berkata, aku reda kepada anakku dan aku memaafkan. Maka kemudian baru Nabi mengarahkan kepada pemuda tersebut, wahai ya ghulam, qul la ilaha illallah, katakanlah lafaz la ilaha illallah. Maka pemuda tadi berkata, la ilaha illallah. Maka Rasulullah berkata, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya daripada api neraka. Jadi dalam hadis menyatakan antara tanda asyaqawah, kecelakaan. Maksudnya perkara keempat yang ditulis oleh malaikat tadi ialah adakah bayi tadi ataupun janin dalam perut tadi bahagia ataupun celaka. Jadi tanda kecelakaan pertama sekali dalam hadis menyatakan ialah jumudul ain, mata yang tidak menangis. Yang kedua, wa qasawatul qalb, hati yang amat keras, tak mendengar nasihat. Dan yang ketiga, wa hubbud dunya, dan cinta sangat kepada dunia. Yang keempat, wa tulul amal, panjang cita-cita. Maksudnya harap untuk banyak untuk dia tadi kekal hidup lebih lama di dunia ni. Dari Syekh Zunnun Al-Misri berkata, tanda kebahagiaan seseorang, tadi kita bincang tanda kecelakaan. Tanda kebahagiaan ialah hubbus salihin, cinta kepada orang-orang soleh, wadunu minhum, dan mendekatkan diri kepada orang soleh, wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran, wa sahrul lail, berjaga pada waktu malam, wa mujalasatul ulama, duduk bersama-sama dengan ulama, wa riqqatul qalb, dan hati yang amat lembut. Dan dikatakan bahawa sesungguhnya alamat kebahagiaan ialah kamu tadi mentaati Allah Subhanahu wa taala dan kamu takut kamu tadi ditolak ataupun tak diterima di sisi Allah. Maksudnya kita mentaati dalam keadaan kita takut kita tadi tak diterima. Dan tanda kecelakaan anta'siyahu ialah kamu tadi menderhakai wa tarju an takuna maqbulan. Tapi dalam keadaan kita menderhaka tadi, kita harap kita tadi diterima di sisi Allah. Itulah tanda orang-orang yang celaka. Khatimatan, penutup. Jadi telah berkata Syekh Abu Idris Al-Khawlani. Jadi Syekh Abu Idris Al-Khawlani ni dialah antara pembesar-pembesar tabi'in. Namanya ialah A'idhullah Ibn Abdullah. Jadi dia berkata, Abu Idris Al-Khawlani ni, dia berkata, Sa'altu Sayyid Al-Khadir alaihi salatu wassalam. Maksudnya dia kata dia bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Aku pun bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah amalan yang sekiranya seseorang hamba mengamalkan perkara tersebut, Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang tersebut daripada tercabut keimanannya ketika mati. Jadi Nabi Khidir, dan kita ahli sunnah kita beriktikad bahawa Nabi Khidir hidup sampai kepada hari ini. Ini salah satunya lah orang yang bertemu dengan Nabi Khidir, iaitu Abu Idris Al-Khawlani. Dan apabila Abu Idris bertanya kepada Nabi Khidir, maka Nabi Khidir berkata kepadaku, adraktu mi'ata alfi nabiyyin. Aku dah bertemu dengan 100,000 Nabi, dia kata. Wa sa'altuhum, dan aku bertanya kepada mereka tentang satu amalan yang sekiranya seseorang tadi beramal dengannya, dia akan terselamat daripada dicabut keimanannya. Tapi tak ada seorang pun daripada Nabi-Nabi itu yang boleh menjawab soalanku. Hatta ijtama'tu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir kata, sehinggalah aku tadi berhimpun di zaman bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang sama. Maka Nabi berkata, tunggu sehingga aku bertanya kepada Jibril alaihi wasallam. Maka Jibril pun
Maka Nabi bertanya kepada Jibril, maka Jibril berkata, tunggu sehingga aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril bertanya kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, man wadhaba ala qiraati ayatil kursi. Siapa yang berterusan membaca ayat kursi. Jadi kita cuba ingatlah, pertama ialah ayat kursi. Yang kedua, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Maksudnya dua ayat yang akhir daripada surah Baqarah tadi sampai kepada penghujung surah. Itu yang kedua. Yang ketiga, syahidallahu annahu la ilaha illahu, sampailah kepada habis, sampai inna dina indallahi Islam. Itu ayat ke-18 dan ke-19 daripada surah Ali Imran. Itu yang ketiga. Ayat keempat ialah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, sampailah kepada bi ghairi hisab. Itu ialah yang keempat. Kemudian surah Ikhlas 1, wal mu'awwizatain 2 surah, wal Fatihah dan surah Fatihah. Jadi Nabi Khidir kata, siapa yang mengamalkan membaca ayat-ayat tadi tu, campur dengan surah Ikhlas, Falak, Nas dengan Fatihah, di setiap kali selepas solat fardu, amina min salbil iman. Nescaya Allah Ta'ala, dia akan terselamat daripada dicabut keimanannya. Jadi kita boleh amalkan lah. Kalau tak boleh amalkan secara berterusan, amalkan sekali seumur hidup. Dan diriwayatkan daripada Imam Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi ni meninggal dunia pada tahun 320 Hijrah. Daripada ulama besar daripada Khurasan. Jadi Hakim Tirmizi dia berkata, aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalam mimpi dia kata, aku bertemu dengan Allah sebanyak 1000 kali. Lalu aku berkata, wahai Allah, sesungguhnya aku amat takut daripada tercabut keimananku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan aku membaca doa ini antara solat sunat subuh dan solat fardu subuh. Maksud antara sunat dengan fardu pada subuh ni, apakah doa ni? Iaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihurmatil hasani wa akhihi. Wahai Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan Sayyidina Hasan dan saudaranya Sayyidina Husain, wa jaddihi, dan datuknya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa abihi, itu dan bapanya itu Nabi Muhammad, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa ummihi, itu Fatimah, wa bani, dan segala zuriatnya. Najini minal ghammi allazi ana fi. Selamatkanlah daku daripada kerisauan yang daku berada di dalamnya. Kemudian kita sambung, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatik. Kita kata, wahai Allah Ta'ala, aku mohon agar kamu menghidupkan hatiku dengan nur ma'rifatmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadi itu doa yang boleh kita baca antara sunat fajar dan fardu subuh. Dan dinyatakan dalam kitab Hayatul Hayawan. Kitab ini ditulis oleh Imam Muhammad ibn Musa ad-Damiri. Meninggal dunia pada tahun 808 Hijrah. Siapa yang semayang setelah sunat maghrib 2 rakaat. Mari kita sampai maghrib 3 rakaat. Kemudian kita semayang sunat 2 rakaat. Lepas tu kita semayang lagi 2 rakaat. Pada setiap malam, membaca pada setiap rakaat tersebut surah Fatihah dan ayat kursi. Maksudnya dalam setiap rakaat tadi kita baca Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Falak dan Nas. Rakaat pertama pun buat macam tu, rakaat kedua pun buat yang sama. Fa idza sallama, apabila dah memberi salam, maka dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali ataupun 3 kali. Kemudian dia membaca doa ni, Allahumma inni astaudi'uka dini. Wahai Allah Ta'ala, aku simpan di sisimu agamaku. Fahfadhu alayya fi hayati, kau peliharalah agama tersebut pada ketika daku hidup, wa inda mamati, dan ketika daku mati, wa ba'da wafati, dan setelah kematianku. Dari siapa yang mengamalkan sedemikian dan membaca doa tersebut, maka dia akan terselamat daripada su'ul khatimah. Kemudian penulis syarah menyatakan lagi, diriwayatkan daripada Nabi SAW, sungguh Nabi bersabda, siapa yang berwuduk, lalu dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia tadi membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini doa selepas wuduk, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan siapa yang membaca doa tersebut, kutiba biraqin, nescaya doa itu akan ditulis di atas satu kepengan kulit. Thumma tubi'a bi tabi'in, kemudian ditutup dengan cap mohon. Falam yuksar ila yaumil qiyamati, dan tidak akan dipecahkan sehinggalah pada hari kiamat. Jadi ulama berkata, jadi hadis ni menunjukkan kepada sesiapa yang mengamalkan membaca ayat tersebut setelah dia tadi mengambil wuduk, maka orang tadi akan mati dalam keimanan. Kerana zahir hadis tadi menyatakan bahawa
ayat tersebut tidak akan dibatalkan sehinggalah pada hari kiamat. Kerana sekiranya dia mati dalam kekufuran, maka ayat tadi akan terbatal. Maka dia kata dalam syarah ni, maka hendaklah seseorang tadi mengambil berat dan dan menerima berita gembira daripada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya amalan ni lah kita tadi mengambil wuduk. Dan bila kita mengambil wuduk, kita bacalah ayat yang telah kita bacakan tadi. Jadi sebagai penutupnya, penulis berkata, summa inna hadzal haditha. Maksud penulis syarah tadi dia kata, sesungguhnya hadis keempat yang kita baca ni, hadithun azimun. Ialah hadis yang amat agung, yang menghimpunkan keadaan manusia daripada awal penciptaannya, kehidupannya dan kematiannya. Dan dia kata hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih kedua-duanya. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kedua-dua imam tersebut. Jadi sebagai kesimpulannya yang nak dinyatakan dalam hadis ni ialah perlu ada di dalam diri kita ketakutan apabila kita tadi ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang paling penting sekali ialah kita tadi mengambil perhatian bahawa sesungguhnya yang nak dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah penutupnya. Maksud tak kira semasa kita hidup tadi apa benda yang kita buat, tapi nak diambil kira ni apabila kita tadi tercabut nyawa. Di situlah keadaan seseorang akan dihukumkan sama ada baik ataupun sebaliknya. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar mengurniakan kepada kita husnul khatimah dan memelihara daripada kita kejahatan pada ketika ingin mati dan tercabut nyawa. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Dan moga-moga kita dapat mengamalkan salah satu daripada yang dinyatakan oleh penulis syarah tadi, agar kita tadi mendapat dikurniakan dengan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.